KPM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM dan subjek kita hari ini adalah ekonomi. Sebelum tu, Nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton ya, sentiasa pakai pelitup muka macam Nisa pakai sekarang ni. Pakai pelitup muka, mematuhi SOP di mana saja anda berada kerana kita masih melawan dan memerangi COVID-19. Jangan lupa menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dan cuci tangan, sanitasi tangan anda di mana saja anda berada supaya kita dapat kekal menjaga diri kita. Hashtag kita jaga kita. Baiklah, Nisa ada sebut tadi mata pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran apa tu? Ekonomi. Maaf, terganggu sedikit pagi ni. Nisa nak ingatkan di waktu-waktu pandemik ni bukan sahaja hidup kita terkesan, ya, belanjawan kita, ekonomi kita. Jadi mungkin hari ini adalah asas kepada apa yang mengesani hidup kita pada zaman kini. Jadi semua, bukan setakat penonton-penonton yang menengah atas, tetapi seluruh rakyat Malaysia juga haruslah beri perhatian terhadap topik kita pada hari ini. Dan guru yang akan bersama-sama dengan kita bukan calang-calang guru. Kita nak berkenalan dengan beliau. Jom kita tonton profil ini. Itu dia, kita ingin mempersilakan Cikgu Malisa daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Silakan Cikgu. Baiklah Cikgu, apabila kita berada dalam keadaan yang kita berjaya menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih dan apabila kita perlu membuka mask kita, silakan Cikgu. Pastikan anda buka mask anda dan simpan mask anda sebaik-baiknya. Contohnya macam cikgu ada saku plastik. Saya ada bekas khas saya untuk mask dan apabila mask anda sudah kotor, jangan lupa tukar. Jangan pakai melebihi 8 jam. Baiklah, itu yang kita nak ingatkan kepada mereka di luar sana hari ini. Nisa nak ulang kembali, topik kita adalah ekonomi menengah atas dan kita nak merangkumi ataupun pelajari khususnya di bahagian belanjawan peribadi. Ini yang Nisa sebut tadi. Maklumlah kita sekarang terkesan cikgu. Macam-macam terjadi dalam hidup kita dan saya rasa amat penting untuk semua orang, bukan setakat pelajar-pelajar, murid-murid kita untuk belajar topik ini kan cikgu kan? Ya, betul. Jom cikgu, saya nak jemput cikgu untuk pakai hand sanitizer sebelum mata pelajaran kita dimulakan sebentar lagi. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit apa pentingnya belajar topik belanjawan peribadi ini. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sebenarnya kita belanjawan peribadi ni penting untuk menguruskan keuangan. Ya. Okey. Jadi apabila kita dapat menguruskan keuangan kita dengan baik, maka kita tidak akan melakukan hutang, kita tidak akan ada masalah muflis dan sebagainya. Muflis. Ada yang saya nak tanyakan pada cikgu mengenai muflis, tapi itu mungkin akan datang. Cikgu, kita tidak berdua-dua saja. Pada pagi ni kita ada murid-murid, rakan-rakan daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh juga. Kita ucapkan selamat datang. Hai semua, lambai-lambai. Cuba buka sedikit mic itu, kita nak dengarlah suara masing-masing pagi ni. Sihat semuanya ya? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey, baiklah adik-adik, murid-murid yang akan kembali ke sekolah ataupun telah kembali ke sekolah, Nisa nak ingatkan menjaga SOP. Salah satunya apabila kita nak ucap selamat pada cikgu, kita letak tangan di dada. Jom semua. Baiklah, semua dah bersedia ke dengan pelajaran kita pada hari ini? Mungkin kita boleh berkenalan dahulu. Siapakah gerangan yang bersama-sama dengan kita? Kita mulakan dengan Farah di atas sana. Silakan. Hai, nama saya Farah Radia binti Fadullah daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Terima kasih. Seterusnya, Sarah ya di atas tu. Sarah. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisarah binti Rosman daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baik, seterusnya. Silakan Huda. Hai, Assalamualaikum. Saya Kunur Ilhami Huda binti Rosman daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Terima kasih. Silakan Iza. Assalamualaikum, saya Nur Izzah binti Ahmad Sanusi. Saya daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baik, kita ada Aliza. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aliza Rahmawati binti Asman daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Yang terakhir sekali, silakan.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zahisham. Saya daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baik, terima kasih. Ini semua anak-anak murid cikgu ya? Okey tak ni berjumpa dengan cikgu sekarang ni? Bersedia tak nak masuk sekolah ni? Kalau dah ready, thumbs up bagi Kak Nisa. Pagi-pagi kena ceria sikit, bersemangat sikit. Semua dah bersedia nampaknya cikgu. Baiklah. Cikgu, saya nak berkongsi sedikitlah. Kita ada video khas untuk pagi ini di mana kita ada video mengenai kepentingan topik belanjawan peribadi ini. Kita saksikan. Jom. Mengapa kita perlu belajar belanjawan peribadi? Sebab bukan sahaja untuk peperiksaan SPM, tetapi yang lebih penting, ilmu ini kita boleh gunakan pada masa depan, iaitu bila kita telah mempunyai pendapatan, kita boleh buat belanjawan peribadi, mengurus kewangan kita dengan lebih baik. Hai, so daripada belanjawan peribadi ni, kita akan belajar cara mengelakkan diri daripada menggunakan wang secara berlebihan atau secara tidak mencukupi. Contohnya, kita akan beli barang keperluan dahulu dan baru barang kehendak. Contoh barang keperluan adalah barang dapur dan baru kita beli barang kehendak iaitu. Saya rasa banyak faedah kita apabila kita tahu tentang belanjawan peribadi ni. Yang pertama, kita dapat mengelakkan pembaziran dengan cara mengutamakan barang penting seperti barang keperluan. Kita juga dapat menabung dan mencapai matlamat yang kita inginkan. Terima kasih adik-adik yang berkongsi. Ada yang cakap untuk masa depan pun ya cikgu. Ada yang kata elakkan pembaziran. Itu rasanya fokus kita pada hari ini. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa objektif untuk pelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Mula-mula dulu cikgu nak perkenalkan apakah dia bajet. Pernah dengar ya? Apakah dia bajet? Okey, bajet ni adalah belanjawan. Negara pun kita ada bajet, kan? Okey, jadi dalam ekonomi, bajet ni kita panggil belanjawan peribadi. Ya. Okey. So, cikgu nak perkenalkan satu benda lah ni. Kita ada benda ni. Ini dacing, ya. Dacing ini orang dulu pakai untuk menimbang barang ya, Nisa. Okey. Jadi, kalau sebelah kiri kamu ni adalah pendapatan, kalau sebelah kanan ni adalah perbelanjaan, cikgu nak test kan macam mana kedudukan kewangan seseorang apabila cikgu meletakkan pemberat-pemberat ni. Okey? Baik. Sekarang kalau cikgu letak ini dan cikgu letak begini. Okey, baik. Jatuh pula dia. Okey. Baik. Apakah kedudukan kewangan orang ini? Ya? Saya rasa dia tidak seimbang, cikgu. Jadi, nanti kita tanya budak, kita tanya kita pelajar. Tanya rakan-rakan kita, betul ke tidak? Okey. Aliza, boleh bagi komen? Kedudukan kewangannya tidak baik kerana perbelanjaan melebihi pendapatan. Contohnya dia guna kad kredit banyak, cikgu. Ya, tepat sekali tahniah Aliza, bagus. Betul, baik. Bagaimana pula kalau cikgu ubah kedudukannya begini? Kita tanya kawan-kawan kita, siapa ya? Farah. Silakan Farah. Kedudukan kewangan ni baik cikgu sebab dia punya pendapatan lebih tinggi daripada perbelanjaan. So dia ada simpanan. Okey, bagus juga jawapan awak. Betul, tepat sekali. Okey, jadi hari ini kita nak belajar Nisa belanjawan peribadi. Jadi anak murid-murid yang kat luar dan dekat sini, kita harap kita dapat mempelajari hari ini belanjawan peribadi. Baik, terlebih dahulu kita nak tahu, okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, objektif kita ialah yang pertama menjelaskan konsep belanjawan peribadi, ya. Okey, yang kedua menyenaraikan kepentingan belanjawan peribadi. Okey, yang ketiga ialah menyediakan satu penyata belanjawan peribadi yang merangkumi pendapatan, potongan wajib, perbelanjaan dan simpanan ataupun pelaburan. Okey? Itulah tiga kita punya objektif pembelajaran. Tiga objektif kita pada hari ini dan diharapkan yang menonton di rumah macam Nisa sebut bukan setakat untuk mereka yang nak menjawab soalan peperiksaan subjek ni, tetapi untuk kegunaan kita secara amnya, secara umumnya. Mungkin ada yang baru nak bekerja, baru ada pendapatan, kena kawal belanja supaya tidak jadi macam yang kawan kita dah jelaskan tadi, perbelanjaan melebihi pendapatan. Kalau pendapatan tu lebih banyak daripada belanja, maknanya dia ada simpanan. Ya, itu yang kita nak capai pada hari ini. Jadi murid-murid di rumah diharapkan bersedia pen dan kertas dan sebagainya. Silakan cikgu, kita boleh teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya kita nak
kongsi sedikitlah dapatan daripada AKPK ya. Okey, Nisa tahu tak apa dia AKPK ni? AKPK tu bukan agensi untuk membantu mereka yang ada masalah perbelanjaan ke, cikgu? Betul. Jadi dia adalah agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Ya, agensi ni ditubuhkan oleh bank negara ya. Sebab kata Nisa tadi membantulah mereka yang ada masalah pengurusan keuangan ya. Okey, jadi ada 2 perkara yang kita nak share dekat sini. Yang pertama, individu seawal usia 26 tahun ya dan baru 3 tahun bekerja telah diisytiharkan muflis di Malaysia. Ya, muflis ni ataupun boleh juga kita panggil bankrupt. Ya. Okey, dan yang kedua ialah tahun 2015 dan tahun 2019 terdapat 80,000 orang individu yang diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Okey, jadi ini menunjukkan betapa pentingnya ya kita mempelajari tajuk belanjawan peribadi. Ya. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita nak tahu apakah dia maksud belanjawan peribadi. Okey. Saya dah perkenalkan satu akronim lah, APID namanya. Nisa, cikgu nak bantu budak mudah ingat kan? Mudah ingat, ya. Kalau tak ayat panjang kan mereka, Allah, ingat pangkal, hujung lupa. Nanti ingat jawab periksa, alamak, apa ya? Ingat jadi, APID. APID. Okey, A ni ialah anggaran. P pertama ialah pendapatan. P kedua ialah perbelanjaan. Satu tu satulah. Dan T adalah tempoh, biasanya 1 bulan. Okey, jadi kalau kita nak buat ayat, maksud belanjawan peribadi ialah merupakan anggaran, pendapatan dan perbelanjaan bagi satu tempoh, biasanya sebulan. 1 bulan. Cikgu, saya nak tanya, adakah setiap kali kita buat perbelanjaan, kita ada belanja apa-apa, kita nak kena catat perbelanjaan peribadi ni? Belanjawan peribadi kita buat sebulan sekali. Bisa sebab kita dapat gaji sebulan sekali. Ya, betul. Tapi kadang ada orang kerja kilang, dia dapat 2 minggu sekali kan. Jadi dia boleh buat belanjawan 2 minggu sekali. Tapi kalau kita nak belanja, kita disarankan untuk menyenaraikan sahaja perbelanjaan. Menyenaraikan, jangan main membeli je ya. Jangan keluar je duit yang masuk tu banyak itu, tapi yang keluarnya lebih, cikgu ya. Saya harap adik-adik kita faham setakat ini ya, faham ya? Angguk senyum je masing-masing. Yang di rumah pun diharapkan mengikuti pembelajaran kita setakat ini. Dan sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut mengenai APID dan topik-topik seterusnya, kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kekal menjaga SOP di mana saja anda berada kerana kita masih memerangi COVID-19. Hai, kembali ke Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teras dan subjek kita hari ini adalah ekonomi menengah atas. Topik kita belanjawan peribadi. Tadi cikgu ada sebutkan APID. Mungkin kita boleh ulang. Apa tu APID, cikgu? Okey. Baik, terima kasih Nisa. Maksud belanjawan peribadi APID ni ialah anggaran, pendapatan dan perbelanjaan bagi satu tempoh. Ya. Itu adik-adik boleh ingat dan tulis ya. Seterusnya cikgu. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok mengapa kita perlu buat belanjawan peribadi ini, Nisa? Ya. Okey. Sekali lagi cikgu perkenalkan akronim SBEEE. SB. SB panjang sikit cikgu ya. Harkat dia. Okey. Baik. S itu adalah pertama membuat simpanan, ya. Okey. Yang kedua, B belanja mengikut pendapatan. Okey, yang ketiga, E pertama tu elak pembaziran. Okey. Yang keempat, elak berhutang. Dan yang kelima, elak berlakunya inflasi. Cikgu, apa tu inflasi, cikgu? Banyak dengar tapi mungkin ada yang tak tahu maksud dia. Kita macam sama-sama, kita faham. Cuma kita tak tahu letak dalam perkataan ya. Jadi, okey, inflasi ni Nisa ialah satu keadaan ekonomi di mana
harga barang tu naik berterusan. Naik. Kalau ada sekali naik je okey. Tapi ni tak ada naik. Bulan lepas RM1 ni, tahun ni naik. Tahun ni dah naik lagi. Naik. Contoh dulu kecil-kecil kan. Saya dulu beli nasi lemak 5 sen sebungkus. Sekarang RM1.50 paling murah kan. Ya, betul. Jadi itulah dia inflasi. Naik je. Baik cikgu, terima kasih. Okey. Baik. Jadi hari ni kita nak belajar macam mana cara menyediakan belanjawan peribadi. Dia ada 4 langkah di sini. Langkah yang pertama, kita jumlahkan pendapatan boleh guna. Okey, sekali lagi. Anak-anak murid di luar sana. Anak-anak murid di luar sana, okey? Anak-anak murid di luar sana, tahu tak apa dia pendapatan boleh guna? Okey. Jadi, kita nak tengok apa dia pendapatan boleh guna. Kalau kita tengok macam ni je, kita rasa macam yang boleh digunakan lah kan. Dapat gaji gunalah. Tapi bukan semua je sah. Jadi kat sini kita tengok jumlah pendapatan yang boleh diguna. Ada ujung dia tu, selepas ditolak potongan wajib. Okey. Jadi dia ada rumus dia. Ada matematik sikit lah, mengira kan. Sebab lah wang ni kan duit. Duit ni kan angka kan. Okey. Jadi kat sini jumlah pendapatan tolak jumlah potongan wajib. Ingat tu Okey, jumlah pendapatan tolak potongan wajib. Sebab nanti kita nak kira, cikgu suruh kira Jadi cikgu harap yang di rumah dan yang di sini sediakan mesin kira, kalkulator. Sebab kita akan berlatih mengira pendapatan boleh guna. Bersedia semua adik-adik ya. Baik. So, apakah potongan wajib? Okey, potongan wajib ni ada 4 jenis. Ya. Okey, 1, kumpulan wang simpanan pekerja atau kita panggil KWSP. Bahasa Inggeris ni kadang-kadang mak-mak ni, bapa-bapa disebut EPF. Umur aku dah 55 nak keluar EPF. Kan? Okey. Jadi ini di kadar kita syarum tiap-tiap bulan dipotong dari gaji tu Nisa 11%. Dan siapa yang bayar? Biasanya yang mencarum ni ialah pekerja swasta dan kerajaan. Okey. Yang kedua, cukai pendapatan individu. Baik. Dia ni adalah mengikut kadar, ya. Dan siapa yang bayar? Individu yang berpendapatan melebihi jumlah tertentu. Dia ada dia punya jumlah minima dia. Lepas jumlah tu baru kita boleh bayar cukai pendapatan. Baik. Yang ketiga, Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja. Baik. Ini bahasa panjang, baca bahasa buku teks kan. Tapi mak bapak kita selalu sebut SOKSO. SOKSO. Okey, contohlah aksiden, boleh claim SOKSO lah. Dan sebagainya. Okey, jadi yang ini kadarnya 1.75% daripada gaji kita dipotong setiap bulan. Jadi kita mencarum 1.75%. Siapa yang bayar yang ni? Yang mencarum ni? Pekerja swasta saja. Okey? Dan bagi yang bergaji kurang daripada RM4,000 ya Nisa? Okay. Baik. Dan akhir sekali kita sebagai orang Islam, wajiblah ni memang zakat lah. Zakat. Jadi kadar zakat ialah 2.5%. Dan siapa yang bayarnya? Orang Islam yang cukup syarat. Okey? Okey. Baik. Ada soalan ke dari student? Ada anak-anak kita, anak-anak ada kita soalan? cikgu, adik-adik kita yang nak bertanya soalan. Saya ada soalan cikgu. Ya, silakan Aliza. Siapa tu? Aliza. Cukai pendapatan dikira setahun sekali. Tapi mengapa potongan wajib ni dipotong sebulan sekali? Bagus. Betul tu juga kan? Kan kita taksir kan setahun sekali kan? Ya, betul. Bila keluarkan iklan tu kan? Sudahkah anda mentaksir kan? Ya, betul. Okey, baik. Okey, terima kasih Haliza pada soalan tu. Bagus sebenarnya. Baik. Jadi kita ni katakan kita kena 1,200 tahun kan? Ya. Tapi bila kita nak bayar sekaligus macam tu agak keberatan lah. Betul. Jadi kerajaan berikan kemudahan lah. Dipanggil PCB, potongan cukai berjadual. Jadi dari 1,200 tu kita bagi 12 balik. Jadi kita potong 120 sebulan, 120 sebulan, RM100 sebulan, 100 sebulan. Jadi tidaklah rasa sangat terbeban. Tak terasalah 100 bulan tu mungkin tak berapa sedar lagi kot kan. Kalau 1,200 tu macam alamak 1,200 boleh beli macam-macam. Ujung tahun pula kan. Nak pakai duit banyak. Okey. Baik. Okey, kita terus ya. Terus pada start seterusnya. Bagaimana mengira pendapatan boleh guna ni? Okey, dah sedia dengan mesin kira, dah sedia dengan kalkulator Di rumah juga ya, anak-anak saya yang di rumah juga.
Okey. Mengira pendapatan boleh guna, kita ambil contoh ni Ali punya pendapatan dan potongan wajibnya. Okey. Ingat lagi tak apa rumus pendapatan boleh guna? Cikgu nak tanya siapa ya? Rumus pendapatan boleh guna. Mai Sarah? Mai Sarah, silakan jawab soalan. Ya, cikgu. Ya. Apa rumus pendapatan boleh guna tadi? Pendapatan tolak potongan wajib, cikgu. Ya. Tolak Terima potongan kasih. wajib. Betul. Very good. Terima kasih. Okey. Sekarang yang di luar sana dan yang di sini, silakanlah mengira berapa pendapatan boleh guna si Ali ni. Tekan kalkulator. Siapa ada jawapan boleh tulis di atas kertas, boleh tunjuk di skrin, kita nak tengok betul ke. Setakat ni mereka beri perhatian, nampaknya cikgu betul ke jawapan mereka. Ada yang dah siap mengira? Contoh yang diberikan agak ringkas. Ya, Farah dah sudah ke? Belum. Alamak, semua tu macam alamak kan? Masih mengira? Ada yang boleh tunjuk dah jawapannya? Saya dapat 4,550. Okey, very good. Kita check betul ke tak betul? Betul ke tidak? Ni dia. Jumlah pendapatan, rumus, tolak potongan wajib. Okey, pendapatan tadi dia ada 3. Gaji, pendapatan sampingan, dividen, simpanan. Okey, potongan wajib dia ada 3 juga. KWSP, cukai pendapatan, zakat. Okey, jadi dicampurkan semua jumlah pendapatan dapat 5,300. Dan ditolak dengan semua potongan wajib sebanyak 750. Jawapannya 4,550. Bagus. Thank you very much, Farah. Terima kasih, Farah. Okey, sekarang kita nak ada tak siapa-siapa nak tanya lagi kat sini? Ada lagi yang tanya. Mungkin ada yang tak faham ke. Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa Ada yang kat perlukan sini? pencerahan. Ya? Cikgu, saya ada soalan. Silakan. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan pendapatan sampingan? Oh, ya tak ya. Okey. Tadi cikgu ajar pendapatan boleh guna kan? Ya, pendapatan yang sampingan dapat tak sebut. majikan beri setiap bulan Pendapatan tu ya? sampingan ni kalau kita bahasa Inggeris sebut side income kan? Side income. Kadang-kadang orang ni dia kerja, tetap ada gaji, tapi betul. dia nak menambah lagi lah. So dia buat online. Contohlah Nisa jual tudung, jual brush. Jadi ini dapatlah masuk sebagai Jual pendapatan makanan sampingan. dan sebagainya. Ya. Okey? Faham ya Mai Sarah? Okey. Baik. Okey. Tapi kan Seterusnya. cikgu sebelum tu saya nak tanya, pendapatan sampingan boleh jadi tak menentu juga. Ada hari banyak, ada hari sikit. Macam mana kira ada yang bulan tak ada, macam mana cikgu? Jadi kat sini kita kalau kita berniaga tu, ini kita kena belajar nanti bab lain lah kan. Berniaga ni tak ada banyak teknik-teknik cara-cara kita nak memaintain atau nak mengekalkan keuntungan. Kan? Setiap bulan tu ada target dan sebagainya. Tapi itu dah topik lain. InsyaAllah di lain hari kita hari ni berborak mengenai belanjawan peribadi. Okey. Next ya. Silakan. Okey. Baik. Tadi kita dah tengok langkah pertama, jumlah pendapatan boleh guna kan? Sekarang kita kedua, senaraikan semua perbelanjaan yang kita buat. Jadi dekat sini kita ada contohlah perbelanjaan yang seseorang individu biasa buat setiap bulan lah. Ya, walaupun ada kadang-kadang tokok tambah lain kan. Tapi inilah di antara basicnya lah. Okey, yang pertama ialah pinjaman ataupun sewa rumah. Baik, kalau misalnya orang tu dia beli rumah, dia pinjam dari bank, maka ini adalah ansuran dia lah. Tapi kalau dia tak ada rumah, dia sewa rumah, ini adalah bayaran sewa. Bayaran sewa. Pinjaman kereta begitu juga. Jika kita beli kereta, kita bayar ansuran dengan bank kan Nisa? 500. Petrol kereta. Bila ada kereta kena ada isi petrol, minyak. tak boleh isi air kan? Okey, jadi RM 200. Okey, ibu bapa, kita ni sebagai anak, kita bersyukur, kita terima kasih mak bapak membesarkan kita, menjadikan kita sampai dapat kerja, dapat pendapatan. Jadi kita perlulah sumbang kepada ibu bapa. Baik, 100. Perubatan 100. Kadang-kadang kita tak tahu kan Nisa, tiba-tiba sakit gigi je. Kan? Ataupun demam, sesama. Nak kena ada duit kecemasan. Ya, betul. Okey, seterusnya makanan.
Makanan ni banyak sikit lah kan? Ya. 1,100. Kemudian hiburan. Okay. Hiburan pun kita penting juga Nisa. Ya, betul. Okay. Anak-anak di luar sana sebab apa? Kalau kita belajar sangat kita stres kan. Kita pergi main bowling hujung minggu kan? Beriadah. Ataupun ada orang yang tengok wayang Ya. kan? So ini boleh menghilangkan stres so that kita bila masuk hari Senin kita fresh balik. Ya, betul. Okay. Baik, kemudian bil utility. Apa dia bil utility? Bil-bil yang kita bayar untuk kemudahan dalam rumah. Contoh kita bayar bil air, bil elektrik dan sebagainya. Internet. Okey, insurance. Okey, insurance ni adalah satu simpanan sebenarnya kan, tapi mengikut tujuan-tujuan tertentu. Contohnya kalau kita nak untuk pendidikan anak kita nanti nak masuk U 18 tahun, kita belilah insurans pendidikan kan. Kalau kita nak supaya kita dah tua nanti sakit senang kita nak tuntut nanti bila masuk hospital, kita belilah insurans kesihatan, okey, dan sebagainya. Ini contoh senarai perbelanjaan yang cikgu berikan. Kalau senarai belanja saya risau tak muat slide cikgu ke bawah lagi. Baiklah, yang di rumah jangan ke mana-mana, kekal fokus bersama-sama dengan kita. Kita berehat dahulu, jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini adalah ekonomi dan topik kita adalah belanjawan peribadi. Masih bersama Cikgu Malisa dan juga rakan-rakan daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Baiklah Cikgu, saya lihat senarai perbelanjaan ni banyak senarainya. Mana satu yang kita patut utamakan dulu Cikgu? Bagus. Okey, baik Nisa. Ini tadi langkah kedua kan? Ya. Okey, sekarang kita akan masuk soalan Nisa tu pada langkah ketiga. Baik Cikgu. Iaitu kita kena susun perbelanjaan mengikut keutamaan. Okey. Jadi pertama kita utamakan barang keperluan dulu Nisa. Contohnya makanan, sewa ataupun pinjaman rumah. Kemudian yang kedua kita kena pilih barang kehendak. Ini paling susah. Ini tadi yang Nisa kata panjang senarai tadi tu kan. Okey. Kenapa kita perlu pilih Nisa? Sebab satu, barang kehendak ni dia banyak. Betul. Yang kedua dia pelbagai jenis. Okey. Jadi sekarang kita perlu pilih mana yang betul-betul kita akan guna dan penting pada kita. Okey, supaya kita tidak membazir. Okey? Okey, baik. Dan yang ketiganya kita kena susun nanti semua perbelanjaan-perbelanjaan yang kita dah senarai itu dalam penyata belanjawan mengikut 3 kategori ini. Perbelanjaan tetap, perbelanjaan harian atau berubah dan perbelanjaan luar jangkaan. Okey. Baik, setakat inilah. Adakah siapa-siapa nak soal? Adik-adik semua faham ya? Ada yang di rumah tak boleh lah. Ada yang nak bertanya? Silakan Huda. Apa contoh perbelanjaan luar jangkaan tu? Oh, ya tak ya. Okey. Baik, perbelanjaan luar jangkaan ni adalah perbelanjaan yang kita tak rancang. Okey, tapi kita kena keluarkan duit. Jadi contohnya ialah kita tadi sakit. Kos perubatan ataupun derma. Orang datang derma. Kereta rosak cikgu. Ya betul. Kereta rosak dan sebagainya. Okey, baik. Jadi cikgu nak cerita sedikit lagi lah dekat sini perbelanjaan tetap tu ia adalah biasanya ada barang keperluan dan bukan keperluan dalam tu kan. Contoh tadi kita ada contoh kita kata sewa rumah lah tetap. Tapi insurans tetap tapi dia bukanlah keperluan kan. Jadi kita kena susun nanti dalam perbelanjaan tetap dan harian ni mana yang keperluan atas. Mana yang bukan keperluan bahagian bawah. Okey, baik. Seterusnya bila kita belanja tadi pilih-pilih barang kehendak tu sebenarnya kita telah menggunakan pepatah orang Melayu dahulu iaitu ukur baju pada badan sendiri. Ini yang kita tak nak sampai belanja melebihi pendapatan cikgu kan? Jadi kita belanja ikut kemampuan kita. Okey. Baik. Seterusnya kita nak buat
penyata belanjawan peribadi. Langkah seterusnya lah kita dah nak mula sediakan belanjawan peribadi, tapi biasanya dalam bentuk penyata Nisa, ataupun bentuk akaun lah. Jadi yang kita dah cari tadi, pendapatan boleh guna RM4,550. Tapi menurut AKPK, kita perlu simpan antara 10 ke 30% lah. Jadi cikgu letak kat sini yang paling tinggi lah, 30%. Baru nak tanya, agak-agak berapa banyak lah nak kena menyimpan cikgu ya? Ya antara minima 10%, 10%, maksima 30%, lebih lagi pun tak apalah. Okey. Dan dekat sini daripada 4,550, jadinya kalau 30%, 1,370. Ya. Okey. Seterusnya, inilah dia, kita nak susun perbelanjaan kita. Okey, kita nak susun perbelanjaan kita, ya, ikut kategori tetap, harian dan luar jangkaan. Okey, cikgu nak soal. Okey, siapa boleh jawab ni? Pinjaman rumah. Pinjaman rumah di kategori mana? Rakan-rakan semua? Perbelanjaan tetap. Okey, very good Farah. Okey, yang kedua, pinjaman kereta. Okey, Aliza. Perbelanjaan tetap. Okey, betul. Okey, yang ketiga, insurans. Siapa tahu? Ya. Okey, Mai. Perbelanjaan tetap. Ya, betul. Tetap. Sebab dia sama je tiap-tiap bulan kan? Ya, betul. Okey, pemberian ibu bapa. Perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan tetap. Very good. Okey, sekarang makanan. Makanan. Siapa nak jawab? Perbelanjaan harian. Okey, Zul. Bagus. Perbelanjaan harian. Kenapa? Sebab dia berubah-ubah kan? Ya, betul. Semalam makan RM30. Hari ni makan roti canai RM1 je. Esok makan nasi bujang, cikgu. Okey. Seterusnya, bil utility. Siapa tahu? Siapa tahu? Perbelanjaan harian. Okey, harian. Kerana bil bulan lepas lain, bulan ni lain ya. Okey. Hiburan. Perbelanjaan luar jangkaan. Hiburan betul ke perbelanjaan luar jangkaan? Perbelanjaan harian. Yes, harian ya. Okey, sebab kita contohnya bulan ni kita pergi main bowling, bulan depan nanti kita pergi buat ajak keluarga pergi makan luar ke, dan sebagainya. Okey. Baik, last. Perubatan. Okey, Faizal. Farah. Perbelanjaan luar jangkaan. Ya, luar jangkaan. Okey, very good. Awak dah mantap dari segi kategori-kategori ni lah. Okey, sekarang kita hanya masukkan je lah. Masukkan, ikut tetap. Harian ikut harian. Okey. Kemudian luar jangkaan. Okey. Baik, dah sudah ni. Kita nak buat apa ni? The last step, langkah keempat. Apa kita nak buat ni? Kita nak tolak semua cikgu. Betul tak? Ada yang boleh tolong Nisa tak? Betul tak jawapan Nisa? Siapa boleh tolong? Silakan Aliza, tolong saya. Kita tolakkan pendapatan dengan jumlah perbelanjaan untuk mendapatkan baki ataupun simpanan. Okey, betul tahniah Aliza. Very good. Okey, jadi kita jumlahkan perbelanjaan semua ni 3,200. Kemudian tadi Aliza kata tolak 4,550 dengan 3,200. Dapatlah baki. Itulah yang kita simpan Nisa. Sebanyak 1,350. Jadi kesimpulannya bila kita buat belanjawan peribadi ialah pada langkah terakhir, iaitu kita imbangkan pendapatan boleh guna dengan perbelanjaan. Okey? Okey. Baik. Seterusnya, apakah yang kita boleh buat dengan simpanan ini? Okey, boleh bagi tahu dekat saya tak? Siapa ya? Maisarah? Ya. Cikgu, sedikit masalah teknikal sedang berlaku di sini mungkin di Google Meet kita. Tak apalah saya jawab cikgu. Saya ingatkan bila ada baki ni bolehlah shopping lagi. Salah cikgu? Tak, kita tak kira boleh shopping lah. Kita perlulah buat simpanan. Dan simpanan tu kalau orang bijak ni dia boleh gandakan duit tu lagi. Gandakan lagi. Macam mana nak beranakkan duit tu cikgu? Itu dia istilah yang betul tu beranak. Okey, 1,350 ni nombor 1. Kita simpan dalam bank Islam, kita dapat dividen. Ya. Okey. Tapi dividen tu macam
Okeylah, boleh. Okey, kita tengok pula yang kedua lagi. Dapat faedah kalau kita simpan dari bank perdagangan yang gunakan sistem konvensional lah, yang bukan syariah. Okey. Yang ketiga ni lagi bijak. Kita akan dapat untung jika kita beli rumah dan dijual bila harganya naik. Okey, macam mana ni Nisa? Okey, Nisa tadi ada 1,350 kan? Okey, 350 put aside letak tepi. 1,000 tu kita ambil loan pinjam rumah. Rumah kedua. Okey, lepas tu kita sewakan rumah tu 1,500. Untung 500 cikgu. Tambah dengan 350 tu. Ada RM850 cikgu. Jadi kita bertambahlah duit kita tu. Jadi penyewa tu telah membayarkan pinjaman bank bagi pihak kita. Bijak. Kan? Okey. Sekarang ni banyak ni trend ni orang-orang muda buat begini. Tapi bila PKP ni dia terjejas sedikit lah aktiviti ni kan. Okey, baik. Yang keempat, dapat sewa jika rumah tambahan tadi disewakan. Yang cikgu cerita tadi lah. Okey, kelima, dapat dividen dan untung jika beli unit amanah. Unit amanah contoh tu macam mana cikgu? Amanah saham nasional, amanah saham wawasan. Itu di antaranya. Ini pun dia berubah-ubah lah. Dia tak tetap lah. Kan? Yang tetap dekat sini ialah faedah dari simpanan bank perdagangan. Yang itu kalau dia janji 3% lah. Hujung tahun akan nampak lah dividennya cikgu. Okey. Baik. Yang nombor 6 ni trend cikgu sekarang. Meriah cikgu. Okey. Ini cik-cik Kiah lah ni kan. Makcik-makcik Kiah. Okey. Dapat untung jika beli emas dan jual apabila nilainya naik. Maklumlah sekarang ni bila harga emas tengah turun, beratus semua orang kat depan kedai emas cikgu. Sampai ke blok belakang lagi. Kita nak berborak dengan lebih lanjut lagi cikgu. Tapi sebelum tu saya rasa saya pun nak kena minum air ni. Saya pun dah berpeluh-peluh ni. Nak kena buat belanjawan peribadi. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton teras di Didik TV. Tadi kami tinggalkan anda dengan poin yang nombor 6. Dapat untung jika beli emas. Cikgu, sekarang ni trend pula dah orang beli emas banyak-banyak. Maklumlah harga emas turun. Adakah ini sesuatu perkara yang baik ataupun satu pelaburan yang baik? Dan kalau tiba-tiba perbelanjaan luar jangkaan tadi kan, perubatan, kemalangan dan sebagainya, nak guna cash secepat yang mungkin. Macam mana tu cikgu? Itulah dia. Okey, baik. Kita perlu pandai memilih jenis pelaburan lah. Okey, dia semua ni ada pro and con dia. Jadi kalau Nisa beli emas tadi kan, dia punya risiko itulah dia. Harga turun. Jadi bila Nisa nak jual nanti, bila katakan nak pakai kecemasan kan, nak cash kan, nak cairkan dia, jadi harga dah turun. Tapi kalau misalnya Nisa nak memang yang tak turun-turun, kat sini saya tengok nombor 1 tu dia berubah-ubah dividen. Nombor 2 tu tak berubah, dia tetap. Okey, nombor 3 tu dia tetap juga. Memang sewa rumah ni jarang lah biasanya kan, orang tak ada orang kan. Kalau kita beli lokasi yang bagus. Okey, kemudian yang keempat dapat sewa. Okey, pun juga tetap biasanya. Yang kelima dapat dividen. Dividen ni pun berubah-ubah. Dan yang keenam ni tadi pun untungnya berubah-ubah ikut nilai. Mengikut musim lah cikgu Yang tadi yang untung beli rumah tu tadi macam cikgu ada sebut lokasinya bagus. Mungkin tahun ni lokasinya biasa-biasa baru nak membangun. Lagi 2-3 tahun dia naik kan dekat kawasan tu, naik lagi harga rumah cikgu Ya, betul. Kat situlah pentingnya kita ada maklumat bila kita nak buat pelaburan. Betul. Okey, boleh kita teruskan Silakan cikgu. Sekarang kita tengok negara pun ada belanjawan. Okey, jadi dekat sini kita tengok 2021 daripada jumlah hasil kita 236.9 bilion pendapatan lah tu Kemudian kita belanja 322.5 bilion. Nisa fahamlah kenapa kita belanja banyak sekarang PKP dan sebagainya kan. Okey, jadi dekat situ daripada perbelanjaan persekutuan 322 tu kita bagi kepada dua jenis, pengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Mengurus ni macam contoh bayar gaji pekerja, bagi subsidi, bantuan, semua-semua itulah. Sebab tu dia besar sangat jumlahnya. Dan ini adalah peruntukan terbesar
dalam sejarah di Malaysia. Dalam sejarah negara kita, Okey. cikgu. Ya. Dan pembangunan kita masih teruskan. Cuma kita slow down lah sedikit. Ya, betul. Kita tumpuan kepada COVID-19 ni. Ya, betul. Okey, baik. Dan cikgu nak bagi ingatan lah ya. Okey, apabila kita membuat belanjawan peribadi, kita jadi orang yang bertanggungjawab, Nisa. Ya, kita ada amanah, pendapatan kita perlu dibelanjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua juga, kita akan menjadi orang yang mengurus keuangan dengan bijak. Ya, dan apabila kita membuat pembelian, ya, kita perlu apabila kita membuat pembelian, kita perlu berbelanja secara sederhana. Tadi saya cakap berbelanja ikut ukur baju badan sendiri. Jangan membeli belah. Kemudian ya. last sekali ialah kita juga akan menjadi seorang yang bersyukur. Betul. Menggunakan pendapatan kita dengan sebaik-baiknya, itu tanda syukur kita kepada Allah, Nisa. Ya, jadi adik-adik, okey tak semuanya setakat ini? Semua faham ya? Ya, terima kasih tadi adik-adik ada yang menjawab soalan, ada yang bertanya, dan adik-adik perlu diingatkan daripada muda ni lah nak kena jaga perbelanjaan kita, cikgu kan. Jadi apa yang Nisa sebutkan pada awal tadi, topik kita pada hari ini bukan setakat untuk mereka yang menjawab soalan peperiksaan, bukan setakat nak lepas silibus semata-mata, tetapi untuk kegunaan kehidupan kita secara amnya. Nisa pun dah mengambil nota apa yang selama ni mungkin Nisa tak buat, alamak lupa nak buat belanjawan, lupa nak senaraikan apa yang penting dahulu. Ya, adik-adik jangan lupa ya. Lagi-lagi di waktu muda ni lagi nak kena ingatkan diri. Baiklah cikgu, saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lagi pada cikgu. Mungkin ada lagi yang cikgu nak kongsikan kepada penonton di rumah dan juga adik-adik kita, rumusan subjek kita pada hari ini. Okey. Baik. So rumusannya ialah belanjawan peribadi ini penting. Jadi saya harap sangat anak-anak murid saya di luar dan juga yang di sini supaya mengamalkan, menjadikan tabiat ya sampai ke hari tua. Daripada duit belanja hari ini RM5, kita buat bajet juga. Ya, sampai besok bila dah gaji sampai RM5,000. Itu sahaja, Nisa. Baiklah cikgu, sikit lagi saya ada terdetik nak bertanya. Kadang-kadang kita dalam hidup ni ada yang memang saya tak nak buat pinjaman, nak debt free orang kata kan, tapi ada masa kita tak boleh elak. Apa ciri-ciri pinjaman yang kita boleh buat, cikgu? Okey. Baik, bagus. Ciri yang pertama, mestilah benda tu memang diperlukan. Contoh rumah, kereta. Ya, betul. Okey. Yang kedua ialah kita mampu bayar, Nisa. Betul. Jangan kita pinjam tak mampu bayar. Ambil kad kredit sampai RM18,000. Apa tu? Tak mampu bayar. Okey, lepas tu yang ketiga ialah kita mesti ada tanggungjawab nak bayar. Betul. Ada orang mampu, tapi tak nak bayar. Dia belanja je. Jadi 3 je ciri tu. Bahagian membayarnya culas. Jadi tak naklah macam tu. Okey cikgu, sikit lagi saya nak tanya. Tadi cikgu ada menyebut mengenai agihan perbelanjaan, apa saranan KPK. Macam mana kita nak buat agihan tu, cikgu? 451. 451. Apa tu nombor telefon, cikgu? 40% pinjaman. Daripada pendapatan. Kalau gaji RM1,000, 400 boleh bayar pinjaman. Okey. Kemudian 500 untuk perbelanjaan. Semua itulah tetap harian semasa tu. Okey. Kemudian 100 lagi simpanan. 10% simpanan. 10% simpanan sekurang-kurangnya. Minima 10 sen. Baiklah, saya nak tanya, maklumlah zaman sekarang ni bila kita tak dapat elak pinjaman, tak dapat elak hutang, mungkin daripada awal lagi cikgu boleh sarankan apa hutang yang paling-paling kita perlu elakkan? Hutang kepada pakaian yang berlebihan ikut trending. Biasa trending itu bukan keperluan. Ya, okey. Handphone aku lah, aku nak tukar baru. Apple keluar yang baru punya. Contohnya lah kan. Keluarlah telefon 12 jenama limau yang baru keluar. Nak ikut perkembangan semasa. Betul. Itu yang patut kita sedangkan elak. apa yang kita ada masih boleh digunakan dengan baik. Mungkin ada yang baru beli, tiba-tiba keluar pula yang baru. Maklumlah teknologi laju kan. Jadi elakkan belanja yang tidak perlu. Sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan daripada SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Terima kasih semua. Kalau okey, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini. Thumbs up lagi sekali. Alright. Baik. Terima kasih Cikgu Malisa. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bye. Lama adik-adik semua. Bye. Dalam menjayakan kelas-kelas PDPR Pendidikan Islam, saya telah mengadakan pelbagai aktiviti dengan menggunakan platform yang berbeza
seperti Google Meet, YouTube Live dan ada kalanya saya menggunakan media sosial seperti Instagram Live untuk menyampaikan isi pelajaran dan memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kelas saya di rumah masing-masing. Kalau dilihat apabila sekolah akan buka semula ya, dan ini juga memberi masalah lah terutamanya kepada pelajar yang selama ni ya, mereka punya masa PTBR bermula pada pukul 9 pagi ya, dan mereka menggunakan handset dan juga televisyen. Kini apabila berbuka, mereka kena bangun awal, terutamanya kalau sekolah pun bermula 7.30 pagi, bermakna pukul 6 pagi tu mereka dah perlu bersedia untuk pergi ke sekolah. Didik TV KPM